Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ini kita nak review sebuah motosikal yang ditunggu ramai, iaitu kawan kasih ZX25R. Tetapi sebelum itu tuan-tuan, kepada yang belum subscribe, tolonglah menekan butang subscribe itu kerana ia percuma. Dan juga tekan like, loceng, sebagainya. Beberapa minggu lepas kami ada review iaitu Honda CBR 250RR dekat Big Wing PJ. Masa dalam video tu saya ada cakap, ini adalah King of 250cc yang ada dekat Malaysia pada hari ini. Ramai pula yang bangkang. Sebabnya dia tak tengok sampai habis. Sebab dekat closing tu saya ada cakap, dia king because of pesaing dia tidak masuk lagi. Belum masuk. So yang ini yang kita nak review hari ni. Sebab ramai juga yang minta dalam video tu. ZX25R Kawasaki. Pertama kali motor ni dipertontonkan kepada publik adalah pada 2019. Masa tu saya ingat lagi, saya cover juga Tokyo Motor Show. Masa tu saya pergi dengan Toyota kalau tak silap saya lah. So motor tu dia display dekat satu pentas yang agak tinggi dekat booth Kawasaki lah. Memang mendapat sambutan yang sangat menggila sebab kita dah lama tak tengok motosikal 250cc yang mempunyai 4 silinder. Kali terakhir bila tu? Mungkin 2004, 2003 kot. Sebab ada model yang sama Kawasaki launch pada 1997 dekat Malaysia lah, yang tu 4 silinder yang ada pipe atas tangki tu, ZXR 250. Itu yang terakhir. Kemudian 2020 dia datang pada model ni. Selepas saja dipertontonkan di Japan, tahu tak kat mana dia launch? Bang, abang tahu tak kat mana dia launch? Entah, mana aku tahu. Dia launch dekat Indonesia. Ya, Indonesia ni pasaran motor bawah 250cc sangat-sangat penting. So, world launch, pelancaran dunia berlaku di Indonesia. Sama macam CBR 250 tadi. Harga. Berapa harga masa dekat Indonesia? Dia jual dua spek, iaitu standard dan juga SE. Harga untuk standard ialah RM28,000 duit Malaysia. Dan harga untuk SE RM33,000. Wow, 250cc je 30 lebih. Memang tidak dinafikan lagi, desain dia adalah antara desain yang paling cantik, membawa DNA keluarga ninja yang lebih besar. Dia macam ni, kalau kita tengok Yamaha lah, senang nak compare kan sebab Kawasaki tak banyak motor. Yamaha kalau dia gunakan YZF, sama ada R15, R25, R125, R6, R1, kita boleh tengok DNA ataupun bahasa reka bentuk dia almost sama. Sama juga apa yang berlaku dengan Ninja ZX25R ni. Dia ambil design daripada ZX6R dan juga ZX10R, kedua-dua Ninja yang kita boleh nampak daripada rekaan dia punya aerodinamik bahagian depan, bahagian tepi, eco dia. Daripada bahagian sisi tu kita boleh nampak dia punya garis badan itu almost identical di kalangan body-body ZX Ninja. Ya, dan di sinilah kelebihan Ninja ini, iaitu enjin 4 silinder. Ia adalah satu-satunya motor 250cc produksi hari ini yang ada 4 silinder pada kapasiti yang hanya 250cc. Alright, sebelum kita tengok enjin ni, kita tengok enjin yang ada dalam pasaran. Kalau kita tengok Suzuki GSX 250R, okey, yang ni tak masuk kat Malaysia lah. Kemudian ada Yamaha R25, kemudian ada CBR 250R. Output kuasa untuk enjin 2 silinder yang kebiasaannya sekitar 39 sampai 40-41. CBR yang facelift yang kita dapat tu ada lebih kurang 41 horsepower. Tetapi untuk ZX25R ni, dia punya horsepower berapa? 50 tuan-tuan. Dan dia boleh bertambah lagi 1 PS apabila enjin tu di-rev tinggi dalam kelajuan yang tinggi. Sebab bila udara banyak masuk menerusi ram air dekat bahagian depan tu, dia akan bertambah lagi 1 PS. Teknologi ram air ni bukanlah benda yang baru. Kalau superbike besar, memang dia ada ruang kemasukan udara kat depan tu. So, lebih banyak oksigen sejuk masuk, lebih power enjin tu akan menghasilkan kuasa. Disebabkan enjin ni cuma 250cc, so kapasiti setiap piston dia jadi 250 bagi 4, lebih kurang 62.5cc pada setiap bank silinder. Bermakna piston dia memang kecil sebab dia kena bagi 4 kan, 250cc. Bila piston kecil ni, dia akan menghasilkan satu benda, revving yang tinggi. Maksud saya, sangat tinggi.
Kalau kita tengok ref enjin 250cc dalam pasaran, 2 silinder kebiasaannya berapa tu? Sekitar 13,000 ke 14,000 RPM. Tetapi untuk Ninja ZX25R, dia boleh ref sehingga lebih kurang 18,000 RPM. Bila dia boleh ref tinggi secara automatik, sebab dia ada 4 keluaran manifold exhaust kan, dia mengeluarkan bunyi yang sangat mengasyikkan tuan-tuan. Memang tak sama dengan bunyi 250 yang lain sebab dia ada 4 silinder tadi kan. Bunyi dia memang macam bunyi 600 dengan 1000cc, dan bilangan silinder ni tadi membolehkan enjin ni berada dalam keadaan yang lebih stabil dan kurang gegaran. Dan berdasarkan study yang saya tengok dekat YouTube, especially dekat Indonesia yang dia orang test, dia orang pakai harian, dia orang lenjan dekat track, dia berkongsi maklumat yang sama, iaitu enjin ni kurang gegaran dekat especially bahagian handle dengan bahagian chassis, kurang bergetar lah kalau kita bawa. Dan ini sangat-sangat bagus untuk sebuah motosikal sport bike beginner tuan-tuan. Okey, untuk transmission, kita tengok spek dekat Indonesia lah. So kita ambil spek yang paling tinggi lah. Okey, dia ada SE dengan standard. Untuk SE ni dia bagi sekali assist dan slipper clutch. Dan tak lupa juga dia ada ABS lah. Alright. Kenapa kita ambil model SE sebagai contoh? Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kebanyakan model yang masuk, kalau ada banyak model dekat luar negara, yang kat Malaysia biasanya dia akan masuk spek yang paling tinggi. So slipper dengan assist clutch ni memang sangat membantulah. Dia kurang lah effort sikit kalau kita nak tarik clutch kan. Berapa top speed? Top speed Kawasaki dia claim 187 horsepower dan 187 horsepower 187 km sejam. Dan berdasarkan video-video yang saya study daripada luar semua, mostly ada yang dapat 190 lebih dan tertinggi 197 km sejam. So selamat untuk kita katakan top speed dia mesti dapat sekitar 190. Laju dah tu. Jadi, bila dah laju, apakah yang penting? Sudah tentu suspensi dan pengendaliannya. Okey, untuk suspension depan motor ni dia pakai Showa SFF-BP USD fork lah. So apa maknanya? SFF tu maksud dia Separate Function Fork dan BP tu maksudnya Big Piston. Dia lebih kurang CBR 250 lah. Kalau SFF ni maknanya sebelah untuk rebound, sebelah untuk adjust preload. Okey, suspension belakang ni, dia kedudukan dia agak horizontal. Dekat belakang ni dia pasangkan dengan backlink monoshock yang menurut Kawasaki bila dia combine dengan swing arm dan juga chassis baru tu, ini adalah motosikal 250cc yang paling pantas dekat corner. Dekat corner tau. Dengar tu, cabut pula pisai. Tapi ada satu benda yang saya rasa ada sedikit kekurangan pada motor ni. Kalaulah disc depan tu dia buat dua, wah, dah tentu nampak lebih ganas dan lebih garang. Tapi tak apa, brake dia memang cukup. Sebab brake depan tu adalah brake 4-pot dengan disc 310mm. Sementara tu brake belakang, brake single pot dengan 220mm. Dan untuk model yang bakal masuk Malaysia nanti, dah tentulah dia pakai ABS sebab dia akan menjadi model yang paling tinggi. So ABS dia adalah ABS dual channel depan dan belakang. Saiz tayar dia berapa? Depan 110, belakang 150. CBR 140 je belakang. Dia besar sikit lah, power pun lebih mah. Ada lagi. Okey, contohnya dia punya seat. Seat dia berketinggian 785mm. Maksudnya dia quite average lah dengan saiz-saiz sports bike yang lain. Kemudian dia punya kunci tu, kunci utama dia dah didatangkan dengan built-in immobilizer. So lebih selamat. Maknanya kalau kunci tu kalau kita duplicate kat kedai biasa, tanpa kita copy balik dia punya immobilizer, motor tu memang tidak boleh start. Dan tidak dilupakan, motor ini menggunakan elektronik yang quite maju lah sebab dia menggunakan ride by wire. Sekali lagi sama dengan CBR 250RR. Okey, untuk ride by wire ni dia memudahkan pengaturcaraan komputer dilakukan, dan sebab itu juga dia boleh didatangkan dengan traction control yang boleh di-level kepada 4 tahap. Mana kita boleh pilih berdasarkan skills ataupun kemampuan kita untuk mengendalikan motor itu. Dan juga untuk membolehkan ramai jenis orang bawa motor ni sebab 250cc ni kebanyakannya diistilahkan sebagai motor beginner kan. Okey, dia akan bagi riding mode yang mana kita boleh adjust sama ada dekat full ataupun dekat low. Apa dia?
Berat motor ni 182 kg sebagai perbandingan CBR 165 kg. Tapi kita kena ingat motor ni 4 silinder. Normal lah 4 silinder mesti berat. Puas hati? Sebelum kita nak tahu harga dia, kita nak teka harga dia berapa dijual kat Malaysia, kita kena tengok perbandingan dekat Indonesia dulu, okey? Dekat Indonesia untuk model standard dia jual RM28,000. Untuk model SE full spec yang ada ABS, sleeper class semua tu, dia jual RM33,000 Malaysia. Okey, macam mana kita nak compare? Kita kena ambil contoh motosikal yang sama dulu. Dekat Malaysia kita ambil 250 lah, Ninja 250 yang 2 silinder tu. Kat sini dia jual RM19,000. Kalau dekat Indonesia dia jual RM23,000. Apa salah lah? Ninja 250 2 silinder. Dekat Indonesia harga dia RM19,000. Dekat Malaysia harga dia RM23,000. Nampak tak? Benda yang sama dekat Malaysia memang lebih mahal. So kalau kita nak kira secara kasar tu, kita boleh bahagikan 23,000 tadi dengan 19. So nisbah dia kita boleh dapat sekitar 1.2. Dan 1.2 tadi kalau kita darabkan dengan harga jualan dekat Indonesia, bermakna 33,000 kali 1.2 dan dapatlah harga dia sekitar RM39,600 Malaysia. More or less harga inilah yang akan dijual dekat Malaysia nanti. 250cc dekat 40,000. Weh, panjang nak kena fikir ni. So, itulah dia tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam mana? Terkejut dengan harga? Nak buat macam mana? Itulah teknologi yang kita perlu bayar pada hari ini. Dan mungkin yang akan ramai yang akan tanyalah, so macam mana ni bang? Kita nak kena tunggu ke? Atau kita nak beli je CBR 250RR ni? Nak tunggu kan tak tahu bila masuk? Mahal pula tu. Macam ni, kalau anda memang seorang yang memang nak belajar, berminat dengan 250cc, boleh beli dua-dua. Ya, bukan troll ni. Betul, beli dua-dua. Maksud saya macam ni. 250RR CBR dah ada dalam pasaran dan pada harga RM27,000 dan dengan segala features yang dia ada, saya rasa dia adalah 250 yang terbaik yang kita boleh beli pada hari ini. Tak apa, beli itu dulu. Okey, bila beli, mostly kita akan buat loan sama macam saya lah. Kalau kita beli, kita buat loan kan. Bila kita loan mungkin 3-4 tahun dan kita kena ingat CBR yang ada dalam pasaran adalah CBR facelift yang paling baru. Kita pakai dulu motor ni CBR. Bila dah puas, dah habis bayar nanti, the next 4 years, mungkin ZX25R Kawasaki ni pun dah ada facelift. Kita jual CBR tu, kita beli ZX25R Ninja. Kan bijak, boleh rasa 2 silinder, boleh rasa 4 silinder. Nampak tak? Bijak tak? Bijak. Kalau dah bijak di sini, bijak juga jangan lupa untuk sekali lagi menekan like, cabut lagi. Ni saya guna. Like, subscribe dan share seantara dunia. Share dalam grup-grup WhatsApp. Kalau keluarga anda tidak menerima video ini, keluar daripada grup WhatsApp itu. Abang Japar lebih penting.